Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ni 26 November. Kita bertemu lagi lah untuk tengok sesi live kita. Okey, sempat trade, kita trade. So semalam kita ada analisa beberapa pair yang berkenaan lah. Pair-pair yang saya analisa, saya tak ingat, antaranya GJ, GA, GU, UCHF dan Gold saja. So kita tengok kalau untuk GO semalam apa cerita yang berlaku. Okey. So GA teruskan perjuangan ke tak? Okey. So semalam saya cakap kita akan buy kan. So okey. Price membuat satu lebih kepada, saya nampak macam doji lah sini kan, ataupun hammer. Okey, bullish. Okey, pimba. Okey, hammer. Okey, dan price membuat kenaikan, namun dia gagal untuk break ni kan. Break level ni. So sekarang dia turun balik. Okey. So macam saya cakap sebelumnya, okey, selagi price tak break ni, selagi tu kita akan konsisten dengan buy kita. Masih belum kena stop loss lah. Okey. Cuma anda kata esok Jumaat dah esok Jumaat, kalau anda kata price masih berlega-lega di sekitar ni, kita akan close je lah. Nanti kita takkan hold dengan sampai minggu depan lah. Itu kita akan hold. Okay. So next semalam GJ Okay. So GJ macam saya cakap lah, ini baru nampak dia dah break kan. Okay. Semalam saya kata saya sell kan. Okay. Sell. Okey. Malangnya kena stop loss satu, pop, stop loss. Tapi saya entry balik kat sini sebab saya tak stop loss ngam-ngam atas ni. Dan memang dia cari stop loss saya. Tu market jahat kan. Tapi bila price berarah ke candle yang ke 1 2 3 ni, saya nampak price walaupun dia break, dia hit stop loss saya, dan dia masih gagal untuk break area ni, break level ni Okey, dan saya nampak satu ni saya lupa nama ni. CRS lah. Okey. So lepas pada tu saya beranikan diri untuk stop sell sebab dia punya risk dia kecil lah. Okey. So saya sell lagi dan tunggu break. Kalau dia ke 10 nanti dia break bawah, insyaAllah ada harapan untuk dia turun lagi lah untuk GJ Okey. So semalam juga kita ada tentang GU. So GU masih lagi belum apa-apa berlaku penurunan So kita masih monitor saja. Kita tak perlu nak buat apa-apa. Okey. Dan UCHF, okey. So UCHF malam, kalau anda kata berlaku serai kita akan cuba buy semalam saya cakap So bila price drop to zone tapi price gagal untuk buat apa-apa CRS, so pada yang buy tu memang kena stop loss lah. Okay. Tapi sekarang ni price tengah buat macam ni, so adakah kita akan buy lagi? Relax dulu. Okay. Sebab sini dah buat satu engulfing kan, so fail engulfing ni apa. Okay. So sekarang ni buat engulfing lagi kan. Adakah kita nak terkena kali kedua So kita relax dulu. Kita nak movement yang lebih clear lagi. Okay. Trade nak kena hati-hati. And semalam tengok pada gold Okay, gold masih lagi movement yang bermain di sini Dia buat CRS untuk turun, dia turun saat dia fail to break area yang latest, dan naik balik, and dia main kita ni. So sama ada dia nak buat double top ke apakah di area ni, kita tunggu candle close Okay. Saya tengok kat Facebook ramai yang dah start buy gold saya tak tahu lah macam mana kamu buy. Mungkin ada technical price masih belum ni untuk buy ya, mungkin lah dah waktu buy dah turun banyak mesti dia akan naik banyak macam tu Okay. So nanti semalam, so ini kisah hari ni.
Okay, kisah hari ni kita tengok lah. Okay, kita tengok daripada awal tadi. So daripada Azurin dan tengok EU dengan EJ. Terlebih dulu saya ada terima semalam saya ada ni ya, ada dapat, ada trader tanya saya kan, dia kata boleh tak nak trade di time frame lain kan, selain H4 dengan kaedah dengan menggunakan kaedah yang sama macam saya lah. Okay, saya kata tak ada masalah as long dia masih boleh baca lah graf tu. Kalau tak boleh baca sampai M1 M5 minit kan, so janganlah. Tapi kalau DH1 apa tu boleh selagi benda tu valid. Okay, sebab ada jugalah saya bincang semalam dengan Amy pun, dia minta saya considerkan H1 untuk analisa. Sebab bila buat live trade bila buat live hari-hari, so kalau macam contoh macam semalam kan, kita tengok pada gold kan, kita target naik-naik kan, lepas tu nak turun kan, tapi disebabkan candle kita tengok H4, so pergerakan dia tak banyak. So yang tu saya terbuka lah sama ada H1 ataupun H4 pun, ataupun daily, tak salah. Okay, dia tak kisah mana-mana pun digunakan di time frame mana. Yang penting kamu jangan ingat, kena ingat asas dia lah. Jangan lupa dia punya asas lah, support and resistance dan candlestick kan, yang tu je. So far bahawa ni saya selesai lagi di H4. Kalau nak pindah H1 bagi tahu saya. Mungkin saya akan buka tengok di H1. Okay, so daripada Azurin tengok EU dan EJ. Euro USD apa jadi? Okay, ni best kat ni EU ni. Menarik. So EU kalau tengok daripada segini ke sini, price dah break. Okay, price dah break out untuk EU lah. Saya tanda dah siap lah supaya nanti kita tengok price dah break, and then sekarang price tengah turun. So sebelum tu ni adalah support. Sini pun support sebenarnya, dan yang ni pun support. Nampak ada support. So resistance dia mana? Net resistance dia sini. So pada permulaan dalam minggu lepas saya jangkakan saya nak sell EU. Memang saya sell EU, dan memang EU fail to break. So bila dia fail to break, saya dapat asalkan price akan, kita tahu lah, dia fail to break support, sebenarnya momentum kenaikan tu masih ada. So sekarang price dah naik. So bagi saya penurunan ini adalah penurunan untuk membuat retracement. Okay, untuk cari level buy, untuk kita buy lagi. Okay, buy sampai mana? Buy sampai sini lah. Okay, so far EU kita akan cari level buy. Penurunan ni kita masih anggap penurunan sebagai level untuk mencari level buy, sehingga strategi buy kita terbatal bila price break lah, break this level lah. Okay, so automatic kita punya strategi terbatal. Okay, strategi buy kita akan terbatal. Break ni automatic kita akan buy terbatal. So saya suka price turun lagi untuk buat sell F bawah ni. So saya beli tak stop loss bawah ni yang tak banyak sangat. So TP kita sini. Okay, so EU masih dalam momentum kenaikan. So next adalah EJ. So EJ, apa cerita kat EJ ni? Okay, menarik kat EJ ni. So seperti biasa, tandakan support and resistance. So ni adalah support dia. Okay, situ ada support, resistance. Ni adalah support dia. Saya pun dah clear lah support mana resistance. Okay, so ni adalah lagi support dia lah. Okay, so sekarang ni price buat apa? Okay,
Kalau kita tengok daripada latest chapter, latest daripada ni, Prime masih gagal lagi break ni. Break resistance ni. So bila dia masih fail to break ni, so momentum penurunan tu masih ada lah. Sekarang ni dia buat satu resistance, 2 kali test, 3 kali kali pertama, kali kedua test. So mungkin akan ada kali ketiga test untuk kalau dia fail to break lagi, dia akan turun lagi. Mungkin kali keempat tu dia akan pecahkan lah. Sebab kita base kefahaman kita, as long price tak breakout ni, selagi tu kita tahu price masih lagi boleh turun. And semakin banyak SNR yang telah di test tu, maksud dia makin lemah SNR tu. So tapi sebabkan price masih lagi belum break dan kita masih berpandu pada SNR ni yang telah di break ni, okey, ni yang lama sikit sebab tak ada yang baru. So kita masih berpegang kepada apa, strategi sell untuk EJ. EU buy kan, EJ sell lah, you know saya. Saya tak tahu pasal speculation. Okay, so saya nampak price masih valid lagi untuk sell. Okay, and then kalau kita tengok daripada, kita besarkan chart ni, okay, kita zoom in sikit. So kita nampak latest adalah, kita tengok price dah break level support ni kan, yang comel ni kan. So ada kemungkinan price akan apa, nampak sorry. So dia dah break and dia dah test. Okay, so kemungkinan price akan lagi turun sampai kemungkinan level ni. Boleh cari level sell lah untuk EJ. Okay, ataupun dia rajin, dia sampai sini. Okay, kamu boleh tengok di level-level ni. Dan peringatan untuk kamu kalau boleh, kalau price tu dah move dalam 60p, 70p, kamu swing trader kan, okay, better kamu buat break even ataupun cut half position, terutama pada hujung tahun sebab kadang-kadang price naik 100 pip, dia boleh reverse balik 100 pip dalam masa satu malam. Tu selalu terjadinya sejak 2 minyak ni kat saya lah. Saya trade, kadang saya tak, yalah, pagi-pagi nak tidur tu tengok, biru semua maksud dia tu esok ni kalau kita target boleh close, tengok bagi esok bagilah sama balik. Contoh berlaku kat EG EG tu dah nak TP, tapi tiba-tiba dia reverse balik tak TP lagi saya ni, kata lambat lagi saya TP. Macam tu lah. So tu pulang pada kamu macam mana risk kamu. Tapi kalau saya akan letakkan BE ataupun saya akan baca closekan dia. Saya tinggallah lot kecil. Okay, so tiga kan, dah lama tak withdraw kan. Lama kita trade tak dapat withdraw, sah tiga kan. So kita ambil dekat mana market bagi, lebih tu kita hold kan. Okay, clear. Zurin untuk EJ dengan EU. Okay, so daripada Effendi, okay, Naufal, soal jelas dengar clear. Suhaimi, abang Suhaimi, apa khabar? Oh, lama tak jumpa abang, tak dengar berita abang lama. Abang kat Sabah kan? Wah, hati-hati abang kat Sabah. So minta pay ACAT. Apa cerita pay ACAT ni? ACAT ni saya ada position, saya ada position buy. Okay, sebab saya nampak ACAT nak naik lagi. Nampak sebab dia break lah. Yang tu je lah. Okay, so sebelum tu macam mana resistance okay, ni adalah support. Resistance. Ni adalah support. Okay, so ni adalah resistance. Okay, satu support, dua support, and then yang ni adalah next support. Okay, support. Okay, so
Sebelum tu saya bagi tahu kenapa saya buy adalah disebabkan price dia break level ni okey. So saya menunggu retracement untuk price buy. Saya menunggu level retracement, saya buy dia di sini lah. Okey, untuk buy, tapi saya punya TP salah. Tahan sampai lagi lah. Okey. So buat masa ni kepada yang belum ada position di EU Aussie Kanada ni, stay tunggulah, sebab hati-hati, sebab kita tengok daripada segi trendline okey, nampak price dah bentuk trendline. So nak lebih selamatnya pada yang belum buy lagi, kita tunggu dia breakout atas lah. okey, breakout atas baru kita mau buy. Tapi kalau price tu dia breakout bawah, so kalau breakout bawah tu siapkan tisu lah kepada yang buy kan. Mungkin kena stop lah kan. So ni adalah level ni lah, dia break level ni, dia break trendline dan break level ni, price akan ke bawah. Tapi buat masa ni kita masih assume price akan ke atas. okey. Tapi belum ada buy, tunggu breakout baru kita akan kamu buy di level ni. Buy, tunggu dia pull back balik, buy dan TP di area ni. okey. Ni apa yang saya nampak tentang Aussie Kanada. okey. Terima kasih sebab doakan saya. okey. So next pair Waalaikumsalam Ihsan Allah, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Nafas minta EG. EG EG menarik. Saya buy EG sebenarnya. Saya dah buy EG. Buy. Sebab kenapa saya buy EG? Tapi tak TP lagi TP saya kat sini Jadi kita tengok berat risau. So ni ada support. okey, saya suka sebenarnya. okey. Orang minta pair yang setengah running sebenarnya. So ni adalah resistance. okey. So kalau kita tengok dari sini, okey, nampak? Kalau kamu ambil dari sini pun price sebenarnya masih belum break. Masih belum lepas break body kan. okey, dia cuma okey, dia masih belum break. So dia ada probability untuk bounce ke atas. So saya buy, sebenarnya saya buy di area sini lah. okey, dan TP minimum TP saya sini. okey, saya beritahu siap kenapa saya buy. Sebab saya nampak pertama kali price dia buat reaction di sinilah. Dia bila dia buat CRS, so dia fail to break. okey, dia buat doji kan. Mula dia buat doji dulu. So doji, apa maksud doji? Apabila berlaku pertembungan kekuatan buyer and seller sama kuat. Macam kelas pula kan. okey, so so saya pendekkan sikit. okey, so bila tu, so saya target buy, and sekarang ni price masih lagi akan push up harga untuk naik lagi. Saya masih tak nampak harga nak turun, walaupun sini dah berlaku engulfing, tapi engulfing ni gagal untuk break support ni okey, so bagi saya ni adalah fake engulfing. okey, sebenarnya kalau trader yang experience pada saya tu dapat tahu ni tank tambah love lah. okey, saya tak pandai macam tu lah. Saya lemah buat layer ni. okey, so saya stay dengan ni. So saya target TP kita sini lah, first TP lah. okey, kalau long term, okey, ni long term, saya tak tahu bila sampai. Mungkin tahun depan saya target sini TP. okey. Wah. So kamu tanyalah, kamu yang nak su kamu dekat mana kan? Mampu kan? Nak mampu sanggup tak sanggup hold sampai sini itu. okey. Sebab saya nak guna duit, so saya TP kat sini jadilah. Jadi okey.
Sebab saya trader yang trade tak ada income link Kamu tak apalah ada KWSP, boleh buka KWSP kan. Saya tak ada KWSP. Sedih sebab dulu saya ajar government, ambil skip pencen So KWSP yang ada tu dah buat keluar habis semua lah 2015, 2016 itu. So saya harap kamu dapat lanjutan momentum dengan KWSP tu. Kamu gunalah sebaik-baiknya. Jangan guna buat depo, tapi guna untuk, kalau buat ni pun just invest ke knowledge. Yang tu je. Yang balance tu gunalah untuk survival dia kamu dan kawan-kawan kamu. Okay. So daripada saya sebelum pergi ke Hairul, tengok ni perangai pasal doji and fake engulfing EG. Yang saya dah terang tadi kan. Maksud dia price masih dia fail to break ni, walaupun dia turun, tapi dia engulfing ni gagal untuk break support. So sebenarnya tu adalah fake engulfing. So doji ni adalah perlawanan antara buyer and seller sama kuat. So bila disusuli dengan kekuatan buyer ataupun dipanggil bullish kan, so itu menunjukkan bahawa selepas berlaku pertemuan antara buyer and seller, bullish ni menguasai. Maksud faham tak? Buyer menguasai. So sebab tu momentum untuk kenaikan tu ada. Ini apa yang saya faham dalam istilah ni lah, buyer and seller. Okay. So next daripada Hairul Nizam minta AU dengan AJ. AU okay. AU kita tengok. Kan saya tengok apa? Okay, saya ni satu saya terang. Saya tak trade lagi AU minggu ni. Nak trade tapi tak trade lagi. Sebab tak mencukupi syarat-syarat untuk sell lah. Okay. So kita tengok AU. So AU ni ada support and resistance ya. The latest resistance atas ni lah. Okay. So next support dia sini. Kalau kamu nak AU turun lagi, kamu dia tunggu break ni. Okay. Yang menarik perhatian saya tadi adalah ni sebenarnya. Kamu nampak ni ada support resistance So kalau tengok daripada segi ni, saya upkan sikit dah berapa candle lah, 1, 2, dan latest candle 1, 2, 3, 4, 5 candle masih belum buat apa position, sama dia nak break out atau tak. Okay. Sesuatu yang orang kata, maksud dia berlaku ada apa, seller menahan buyer, seller menahan kat ni lah zone ni seller menahan. So buyer gagal lagi untuk break. Okay. Tapi dalam masa sama, seller tak ada kekuatan nak turun kan, nak turunkan price kan. So dia bermain di sekitar ni. So apa yang kita assume kat sini. Okay, untuk AU ni saya lebih suka apabila kalau kita nak sell okay, kalau kamu berminat untuk sell AU, okay, saya lebih suka tunggu price, jujur saya cakap saya tunggu price break. Okay, dia turun dulu, dia break minor, tapi kita akan target sini. Okay, break dulu baru ni. Tapi kalau dia break atas, so kita tahulah dia akan mencari resistance sini. Tapi tak banyak lah kan. So kita relax dulu AU ni. Okay. Anda kata dia breakout ni, mungkin kita akan tengok the net resistance pada tu. Tapi so far untuk minggu ni, untuk hari ni, saya rasa sukalah dia nak break atas kan. So kita steady dulu dengan apa yang kita planning dulu. Just tengok saja pada AU, tak perlu buat apa-apa decision lagi. Anda kata dia breakout bawah, baru kita akan buat decision sell support ni. So far kalau tak ada, dia tak breakout lagi, jangan lagi nak buat apa-apa. Relax tu, tenang tu, duduk tepi tu, lepak tu mana. Okay, next adalah AJ. So AJ, apa yang berlaku AJ? Ni bila saya buy ni.
So AJ kalau kita tengok daripada segi support, satu resistance dia. Okey, ni ada resistance dia. AJ ni menarik lah sebenarnya. Okey. So ni adalah net support dia. And net resistance dia. Tak jauh lah di sini. Ok, cukup lah. 2 resistance, 2 support So, apa berlaku kat AJ sekarang? Ok, masa tu price dah. Ni saya ambil sebagai zone lah. Ok, ni sebagai daripada body ke shadow sebagai zone SNR lah. So, price dah buat penurunan dan dia buat kenaikan balik. So, kalau kamu nak sell AJ ni, AJ, kamu tunggu dia break ni. Ok, break ni insyaAllah. Ok, kalau kamu nak sell ni, kamu tunggu price break. Break ni retest and sell sampai hari ni. Ok, selagi dia tak break, jangan sell. Sebab price masih ada lagi kemungkinan price nak break atas breakout atas. Ada juga kemungkinan. Ok, so untuk AJ ni agak hati-hati lah. Itu yang saya minta. Sebab dia masih ada lagi momentum kenaikan ke atas. Momentum masih kuat ke atas dan dia dah break ni. Ok, break the resistance ni lah. Cumanya dia fail to break the highest resistance. So ada juga probability price nak turun ke bawah. Tapi nak tak nak, tunggu dia breakout dulu. Dia breakout dulu, ada chance untuk dia turun ke bawah. Ni yang support tentang AJ. Kalau nak buy, saya akan tunggu dia breakout ni, baru saya akan buy. Breakout level ni saya akan pertimbangkan untuk buy. Sampai sini lah. Ok, ataupun sampai sini. Ok, the higher high kan. Ok, sampai sini. Kuat lah. Dia bullish bullish bearish sekali dia buat pergi bullish lagi kan. So kekuatan buyer ni tak perlu dinafikan lah. Itu ya. Ok, sebab saya trading saya style saya lebih kepada reversal lah. Sebab tu kadang saya pun terpangkap dengan keadaan yang macam tu. Duk buy, orang duk buy, kita duk cari sell kan. Ok, tapi kita kena tahu lah kat mana kita nak sell, kenapa kita nak sell, berapa risk kita nak guna. Ok, ada kata sell kita tu adalah follow trend atau tak. Ok, yang tu tentang AJ ok, terima kasih Azurin, terima kasih Tini, selamat malam. Ok, selamat malam. Fazli, ok, Ehsan NU ok, saya tengok pada NU NU ni NU ni saya target nak sell tau daripada 2 minggu lepas sampailah ke minggu ni tak boleh nak sell lagi kan. Sell stop lah, sell ke kedua saya TP, tapi saya ambil sikit lah. Tapi sell tak sell ke ketiga lagi. Sebab saya target NU ni, memang saya target nak turun jauh. Saya target turun bawah ni tau. Tapi ya, belum tiba waktu dia nak turun lagi. So price takkan turun lah. Tapi kalau kamu tengok momentum nak NU ni, nampak dia buat kenaikan dan latest kenaikan ni macam mana? Dia naik dalam bentuk yang kita nampak lah, buyer makin menaik tau. Kekuatan buyer ada, tapi dalam keadaan yang bukan lagi momentum lah, hujung-hujung lah. Tapi hujung-hujung ni tu kamu kena ingat, apa, belum tentu hujung dia tu betul-betul hujung kan. Mungkin lagi 1000 pip hujung dia kan. So kita tunggu price membuat buat satu
Inilah satu guideline untuk sell lah. Buat masa ni jangan nak sell. Jangan kata-kata nak sell lagi untuk NU. Okay, so NU kalau tengok daripada segi SNR ni, saya dah tak boleh nak clear nak ni. Saya terpaksa buka daily. Ada tak? Okay, daily ada satu kat sini. Ni saya gunakan ni sebab saya nak ambil apa? SNR sebagai zone net zone SNR. Okay, ada dari sini and sinilah. Standard set dulu. So ni zone di daily So kalau kita buka balik pada H4, dia tak jauh lah. Okay, so mungkin price bawa masa ni nak buy di NU pun saya rasa macam hati-hati lah. Kalau kamu nak buy NU, kamu tunggu dia break ni level ni. Sakit mata kamu. Saya ada silau kuat so cahaya yang bermerah pun ni sakit. Sangat menyakitkan mata saya. Tu sebab tu kalau kamu tengok cat saya kelam selalu kan. Kalau putih sakit mata tak? Sudah. Tak tengok lama-lama. Sakit mata. Okay, so NU ni pada yang nak buy, tunggu dia breakout zone ni, buy hamil ni. Tapi kepada yang nak sell, okay, saya lebih suka tunggu NU naik dulu sekali, masuk dalam zone ni, okay, dan dia break dulu. And baru kita retest. Kalau boleh breakout dia tu breakout yang jelas lah. Okay, maksud dia kita cari SNR yang jelas. Okay, untuk kita tengok break dia breakout baru kita akan sell. Tapi kamu kena ingat, sebab dia naik banyak, so dia sell pun dia akan bertakar-takar. Dia ada banyak macam level dia ada jumpa Okay, so yang pentingnya tak ada lagi formation sell untuk NU. Kalau kamu nak buy tu, kamu tunggu dia breakout atas, ataupun kamu nak sell, kamu relax dulu. Okay, tapi kalau kamu nak scalping boleh lah. Tapi NU ni tak tahu lah, tak mau turun-turun lagi. Bila tu tak tahu lah. Tahun depan turun kot saya rasa dia drop lagi Tapi kalau kamu tengok daripada momentum kau nampak momentum macam mana? Saya kata momentum tu, ni kamu nampak jelas nampak dia punya. Okay, tapi bila kat atas ni dia nampak kecil tunjukkan bahawa buyer duk push lagi atas, tapi dah tak terlalu kuat. So kata kalau pelam ni macam dah kandung tapi tak boleh nak cut sebab tak cukup matang lagi. Kalau buah sawit tu orang kata baru saya lupa lah, baru luruh 3 biji tak luruh lagi 13 biji 13 biji tu baru kita boleh cut sebab masak lebih kurang macam tu lah. Okay, so ni NU. So Fazli saya boleh faham Ihsan GA So GA, kita tengok GA So GA GA first kali adalah resistance. Okay, ni adalah support. Okay. GA semalam saya dah bagi tahu tentang saya buy kita berminat untuk buy sebab oleh kerana price break ni, so kita nampak kekuatan seller adalah kekuatan buyer dah break, dah pecahkan ni. So penurunan ni adalah penurunan untuk mencari retracement. So far buat masa ni kita masih berminat untuk buy lagi di GA. Okay, semalam saya bagi tahu kalau anda kata keluar CRS kita akan boleh buy. Okay, tapi sekarang ni kita tunggu candle ke 10 ni. Anda kata kamu dah tak ada position buy ke, kamu okay, jangan masuk buy lagi lah.
Kita akan tunggu lagi CRS di level ni ataupun berlaku CRS di level ni. Okay, berlaku dua level ni ataupun support ni support ni, baru kamu boleh buy. Selagi tak ada, tak berlaku CRS lagi, selagi tu kamu jangan buy lagi. Relax dulu. Sebab kita tak ada apa, tak ada book map kan, tak ada DOM kan, nak tengok buyer banyak mana, seller banyak mana masuk kan. Tapi kita based on berpandukan kepada pembentukan CRS. Okay. So saya akan tunggu CRS berlaku di zone ni untuk saya buy lagi. Dan kita punya strategi kita tak valid apabila price break ni. So kita tahu lah, bila price break the latest ni, automatik strategi kita akan terbatal. Okay. Clear dah tadi. Masa ni saya masih bias pada buy lagi DGA, walaupun AUD masih buy juga kan. Tu pening kat tu kan. Okay. So dah berapa lagi soalan nak tanya sebelum kita akhiri sesi kita? Dah nak pukul 10. Saya pun mungkin nak entry juga. Actually nak tidur. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, kita tunda kita punya sesi kita. Tengok esok lah insyaAllah. Esok lebih kepada review kan, dan penggulungan lah. Kata minggu trade nak cari entry baru, tak mungkin lah malam esok cari entry baru kan. Mungkin kita akan tengok apa yang play tu buat minggu ni, dan kita akan cuba untuk study apa yang akan nak berlaku minggu depan. Okay. So pada yang trade lah dengan berhemah. Okay, fikir kalau kamu loss minggu ni, kamu anggap kena fikir lah, kamu akan tengok lah pada bulan depan ni, minggu apa, satu bulan punya time apa yang kamu rasa kamu loss atau profit. Kalau kamu loss dalam bulan tu, kamu ambil lah dalam masa 10 tahun. Sebab forex ni long term tau. Kamu tak boleh ukur dengan performa kamu dengan masa 1 minggu ataupun 1 bulan. Okay, long term forex ni, seriously long term. InsyaAllah waktu yang sama 9 suku esok malam. Okay. Kalau saya tak ada, InsyaAllah saya punya admin akan ganti saya lah. Okay. Okay. Sekian, terima kasih.